Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini setelah berapa lama berhenti? Sebulan lebih. Memandangkan Bamat kita pergi tengok bola. Dan alhamdulillah kita sambung semula kuliah. Saya pun pergi merata dan kemudian bagi habis 2022. Ini kuliah yang pertama kita pada 2023. Mudah-mudahan Allah merahmati kita untuk meneruskan pengajian ini. Kita masih lagi di dalam kitabus salat, kitab berhubung dengan salat. Hadis-hadis di dalam Bulughul Maram, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya ada sebut dalam kuliah yang lepas, sesiapa pada orang penonton kita ni yang ada serata rantau di Nusantara ni, saya pergi ke Indonesia, saya jumpa ramai orang, jumpa daripada airport merata di ke Bali, mereka kata mereka ikuti kuliah daripada Masjid Alwi. Dan saya tanya, faham ke semua bahasa saya ni? Dia kata banyak yang faham lah, ada satu dua. Kawan-kawan sahabat-sahabat kita di Vietnam, di Kemboja juga ikuti kuliah kita ini. Cumanya hari itu kita sebut sesiapa yang rasa dia ingin berwakaf, kita minta dia wakaf kitab Bulughul Maram ni, letak di masjid ni. Sesiapa yang hadir yang tak ada kitab, dia boleh buka kitab tu, tapi kena letak balik lah, nanti kot dia tak mai, kan? Jadi kurang-kurangnya semua yang hadir ni akan ada kitab, walaupun sebahagiannya telah menghafal hadis-hadis itu. Tapi untuk bahagian yang belum menghafal, maka kita ada kitab lebih memudahkan untuk kita baca. Sebahagiannya merujuk kepada handphone mereka, ada hadis saya tahu, tetapi lebih untuk memudahkan. Berikutnya ialah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wal ard mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd kulluna lakal 'abd kulluna laka 'abd Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Hadis rawahu Muslim. Hadis ni barangkali selalu kita baca, tapi saya akan syarahkan sedikit. Kita telah syarah tentang bacaan apabila kita bangun daripada rukuk. Sebab itu ini ialah ma yaqulu ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Apa yang disebut apabila bangun daripada rukuk. Kita sebut sami Allahu liman hamidah. Makmum jawab apa? Rabbana lakal ham, atau Rabbana walakal ham, ataupun Allahumma Rabbana walakal ham. Kalau sekiranya kita imam, kita sebut Sami Allahu liman hamidah dan makmum menjawabnya. Tapi jika kita sembahyang bersendirian, kita sebut kedua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, atau Rabbana lakal ham, atau Allahumma Rabbana walakal ham, Allahumma Rabbana lakal hamd.
Hadirin yang dirahmati Allah, maksud Rabbana walakal maksud Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar kepada sesiapa yang memujinya. Kalau kita tanya, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Orang yang tak memuji Allah, dia memuji selain daripada Allah, Allah dengar tak? Allah dengar atau tak? Dengar. Habis kenapa kita kata Sami Allahu liman hamidah? Allah dengar mereka yang memujinya. Adakah Allah tidak mendengar mereka yang tidak memujinya? Mustahil. Allah itu Sami', Sami'un Basir, Maha mendengar dan lagi maha melihat. Jadi apa maksud Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Maksudnya Allah akan memustajabkan, menerima pujian kepadanya, memustajabkan doa orang yang memujinya, memberi redha kepada orang yang memujinya. Sebab itu selepas daripada kita angkat Sami Allahu liman hamidah, kemudian kita rukuk, kemudian kita sujud. Di dalam sujud kita disuruh membanyakkan doa. Kerana tadi kita telah menyebut Sami Allahu liman hamidah. Sami' itu mendengar. Mendengar dalam arti kata menerima. Nabi SAW minta perlindungan, wa min doa la yusma', minta jauh daripada doa yang tidak didengari. Bukan maksud Allah tak dengar, maksud tak diterima. Macam kita kata Allah bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dipahamkan bahasa. Kita bagi tahu nasihat kat anak kita, hang ni tak dengar aku nasihat. Bukan dia tak dengar, maksudnya apa? Dia tidak terima. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita akan syarahkan hadis ni. Bagaimana bacaan selepas mengangkat kepala daripada rukuk. Cuma saya nak mukaddimahkan ini penting. Agama ini, dia bukan satu ungkapan-ungkapan yang tidak dipahami oleh kita. Kadang-kadang kita solat daripada kecil sampai dewasa, dah pencen pun, tapi tak faham selama ni apa yang kita sebut. Bila kita tidak faham, kita tidak ada halawah, kita tidak ada kemanisan makna salat itu. Sebab itu mempelajari salat, memahami makna-maknanya. Dia bukan cerita Piramli pergi duduk pendekar bujang lapuk duk sebut mambang kuning, mambang. Kemudian cakap orang ketuk dia pun tak faham cubaan. Bukan. Dia adalah amal ibadah yang Allah minta kita lakukan bagi menimbulkan rasa ubudiyah, rasa kehambaan diri kita kepada Allah. Dan jika sekiranya kita mengamalkannya dengan kita tak faham, sehingga kita bagi salam, dia tidak memberikan kesan yang besar di dalam jiwa kita. Cuba kita lihat apa Nabi kata dalam hadisnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, selepas sebut tadi Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamd, bagimu pujian.
Kita jawab ini sebab hak awal kita kata sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Lalu kita kata Allahumma rabbana walakal hamd ataupun rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagimu pujian. Kena engkau mendengar orang yang memuji, yakni engkau menerima orang yang memuji, maka bagimu pujian. Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma rabbana walakal hamd. Kesemuanya itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamd, pujian bagi Allah. Tuan-tuan baca hadis yang kita akan baca ni, kalau kita salat, terutama bila kita salat sendirian, kadang-kadang imam dia nak cepat sikit, dia ringkas saja Rabbana walakal hamd. Panjang pun hamdan tayyiban mubarakan kathira. Tapi yang ni, riwayat ni Nabi baca panjang sikit. Apa Nabi sambung lepas pada ni? Mil as-samawati wal ard, memenuhi langit-langit dan bumi. Bumi satu, langit banyak, langit-langit, sehingga kita tak tahu berapa lapis banyak. Ini perkara dalam agama, kita tengok kehalusan agama. Tuan-tuan, kehalusan agama. Allah kata tentang Allah, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Tuan-tuan tengok Quran halus. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan kepada nur, kepada satu cahaya. Allah tak mengeluarkan kita daripada kegelapan-kegelapan kepada anwar, cahaya-cahaya. Ini bukan saya cakap politik, saya cerita ayat Quran lagi. Dia pokok salah. Dalam Islam, dalam Quran, untuk kebenaran dia sebut nur, dia tak kata anwar. Anwar itu jamak, kata plural kepada nur, cahaya. Allah mengeluarkan kita daripada kegelapan-kegelapan, plural, banyak kegelapan, ila nur, kepada satu cahaya. Tidak ila anwar, kepada cahaya-cahaya. Karena cahaya kebenaran hanyalah satu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah taghut. Yukhrijunahum minan nur, mengeluarkan mereka daripada nur, satu cahaya, ila dhulumat, kepada kegelapan-kegelapan. Kegelapan banyak, cahaya satu. Kita hanya perlukan nur. Kita perlu keluar daripada bukan saja zalam, zulumat, kegelapan-kegelapan. Kita hanya perlukan nur. Kita bukan memerlukan anwar, cahaya-cahaya. Ayat dalam hadis ni dia kata, pujian kita pada Allah tu kita tak boleh. Kita ni tak mampu nak puji Allah ni. Sebab itu masa kita sujud, kita akan ada doa sujud nanti. Nabi baca apa? Allahumma la uhsi sana'an 'alaika kama anta kama asnaita 'ala nafsi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Tidak dapatlah aku menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Dalam hadis ni, pujian kita pada Allah mil'as samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Tuan-tuan,
Macam saya sebut, memenuhi langit-langit. Sehingga hari ini manusia tak tahu di mana penghujung langit. Bintang-bintang yang kita lihat yang bercahaya itu, kemungkinan sudah tidak ada lagi bintang itu. Telah pun hilang beratus ribu tahun dahulu. Cuma kita masih melihatnya kerana cahayanya baru sampai kepada kita. Kerana begitu jauhnya bintang itu daripada mata kita, bumi ini, sehingga setelah beribu tahun, juta tahun cahayanya sampai, bintang tu sudah pun tak ada, cahayanya baru pun sampai ke kita. Luas mana ciptaan Allah, luas mana kebesaran kerajaan Allah apabila kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu makna Alhamdu yang kita sebut di dalam Fatihah, yang kita buka salat kita itu. Oleh kerana tak mampulah lidah kita ini menghitung pujian kepada Allah. Di atas segala kebesaran, keagungan, kemuliaannya, Zul Jalali wal Ikram, yang memiliki segala kemuliaan dan yang memuliakan, kita sebut mil as-samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi, memenuhi seluruh langit-langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi apa yang engkau kendaki daripada apa sesuatu pun selepas daripada itu, yakni selepas daripada langit dan bumi. Jika ada lagi ciptaan Allah yang lain, pujian kita memenuhi itu. Tuan-tuan, sebelum saya nak terus, hubungan insan dengan Allah ni ialah hubungan kemanisan iman. Orang-orang yang bercinta, orang-orang yang bercinta, dia akan tahu makna cinta itu. Bila dia jumpa kekasih dia, dia puji kekasih dia, ataupun dia mengarang puisi dan syair memuja kekasihnya. Setiap karangan dan ungkapan itu dia rasakan sangat enak dan lazat di jiwa dia, kerana dia bercinta. Kalau boleh sehari tak makan, duk puji kekasih pun boleh tahan lagi. Benar, bila dia dengar lagu-lagu cinta dan dia membayangkan kekasihnya, lagu-lagu itu begitu menusuk ke dalam jiwanya, kerana yang dia bayangkan kekasihnya. Orang-orang yang mengasihi Allah dan mencintai Allah, mereka tenggelam di dalam memuja dan memuji Allah, dan merasai kelazatannya itu. Dan kadang-kadang hal itu manusia tak dapat, kerana manusia sibuk. Sebab itu Allah menyuruh kita bangun malam bersolat, bertahajud, memuja dan memuji Allah. Siang hari kita semayang 20 minit kita rasa lama. Malam hari kadang-kadang 2 rakaat, 2 jam kita salat. Tengok jam, habis. Tenggelam kita di dalam memuja dan memuji Allah. Tenggelam kita di dalam sujud yang memanggil Allah, memuji Allah. Sebab tu saya sebut 2-3 hari lepas, manusia ni dia makhluk, kalau kita
musim kenduri, seorang kawan baik kita panggil semua orang kenduri. Tang kita dia tak panggil. Kecil hati kita, dia boleh tak panggil aku. Kalau satu orang besar, dia panggil habis orang masjid kita, ataupun panggil habis orang kampung kita, kita dia tak panggil, tersisih kita rasa. Di malam yang sunyi, 1/3 yang akhir khususnya, ketika Allah memanggil semua hamba-hamba dia yang saleh, bangun, salat, minta ke aku, istighfar. Yang sedang tidur terbangun, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Renggang lambung mereka daripada tempat tidur, menyuruh Tuhan mereka dalam keadaan takut dan tamakkan kurniaan Tuhan. Orang tu bangun ambil wuduk pukul 3 pagi, yang ni 4 pagi, yang ni awal pagi. Tang kita dia tak panggil, tak bangkit-bangkit. Kita patut berduka cita dengan diri kita sendiri, kerana kita tak termasuk dalam senarai list VIP yang dia panggil. Padahal yang tu tak perlu pun pergi mengampu siapa untuk dapat kedudukan itu, melainkan ikhlas dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu haris kita bangun malam. Ramai orang suka mengadu masalah ni masalah, nak jumpa orang, nak jumpa mufti lah, menteri lah, nak cerita masalah. Bangun 3 pagi, bangun 4 pagi, mohon ke Allah, mengadu pada Allah, puja dan pujinya. Nescaya kita akan memperolehi jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan daripada tangan manusia. Mil as-samawati wal ard, mil ma syi'ta min syai'in ba'da, ahlas sana'i wal majd. Allah itu yang layak as-sana' wal majd, pujian dan keagungan. Allah yang layak. Kemudian Nabi kata, ahaqqu ma qala al-'abd, benda yang paling benar yang dikatakan oleh seorang hamba. Kulluna laka 'abd, kami semua bagimu hamba. Benda apa yang paling benar? Alham, puji Tuhan. Itulah perkataan kita yang benar. Perkataan kita yang lain daripada memuji Allah, ahaqqu, yang paling benar ialah perkataan hamba memuji Allah. Yang lain daripada puji manusia, semuanya tidak benar. Mungkin separa benar, mungkin ada peratus yang benar. Puji manusia, hatta puji orang agama pun. Tuan-tuan tengok saya macam mufti, saya mufti duduk di depan, oh mesti mufti bagus, no? Itu yang tuan-tuan nampak. Allah Ta'ala punya kedudukan saya di sisi Allah, belum tentu Allah yang maha mengetahui. Tuan-tuan mengetahui zahir saya, tuan-tuan tidak mengetahui batin apa yang ada pada diri saya. Puji orang-orang besar, puji siapa saja, sultan, maharaja, raja, presiden, perdana menteri. Ramai manusia berlumba puji, kerana untuk mendapat habuan dan kedudukan. Sebahagian besar pujian itu tidak benar. Tidak benar. Kita hanya menghitung apa yang kita nampak pada zahir, melainkan memuji Rasulullah, manusia yang ditabalkan oleh Allah. Sebab tu saya sebut kepada sahabat-sahabat orang muda di dalam berpolitik khususnya dan macam-macam aliran, jangan berlebihan memuji orang politik. Setakat kita kata dia nak buat yang baik, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi kadang-kadang mereka punya ta'assub ni hangit. Masa dia bermusuh dengan satu musuh orang politik ni, kita katalah pi baik sikit. Bukan baik apa, pergi bergambar gambar ke, kata baguslah dia ni, kata macam sikit saja, kita bukan puji dia keseluruhan, bagus tambak tu je lah. Oh,
dia punya marah. Ini semua kepentingan dunia. Oh, dahsyat. Ini semua tak guna. Kawan ni segala balak main kat kita sebab ada satu gambar kita dengan kawan tu. Tak lama kemudian, dia apa tu pula pergi kawan dengan kawan tu. Lepas tu kita kritik sikit kawan tu. Seluruh bala tu main kat kita pula. Hang bongok, tak tahu apa, dia ni lah paling bagus sekali. Baru 2 minggu lepas hang cakap lain. Jangan terpengaruh. Berpada-pada di dalam hal ini, kita sebut sebab tu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara yang pertengahan. Yang baik kita kata baik, yang tak baik kita kata saya tak setuju. Orang siasah, dia otak dia sebahagian mereka, sebahagianlah macam dia fikir. Bila kita kata bagus, dia kata tu teringin jawatan dia tu. Bila kita kata tak bagus, tu dia marah pasal tak dapat jawatan. Sebab otak dia fikir kita macam dia. Pujian kita pada, sebab tu sederhana dalam hidup. Kalau kawan kita tu bagus, ahli politik ke, ahli organisasi apa kan, kita ikhlas, ya Allah beri kedudukan yang baik pada dia. Kita minta doa kita untuk dia tanpa perlu kita bagi tahu dia. Semua pujian, pujian apa? Pujian kepada orang yang berjawatan, pujian kepada siapa, hatta pujian pada ulama. Berpada-pada. Wala nuzakki ahadan Allah. Jangan kita berlebih-lebih puji melebihi Allah. Kerana tak benar. Bukan salah memuji, boleh kita puji. Bagus orang ni, sahabat kita ni, tak kira lah orang politik ke apa, kerana dia macam ni, bab itu kita puji. Jangan kita buah markah 100% dia ni semua bab bagus. Oh, lebih sangat tu kot. Lebih sangat. Hatta apa saja. Manusia berubah, zaman berubah. Dan kita akan menyesal sebahagian daripada apa yang kita ungkapkan itu nanti. Hitler dalam buku dia Mein Kampf, dia kata seorang kalau umur 30 kurang dah 38 tahun, jangan cakap bab siasah ni, nanti dia menyesal. Tak tahulah Hitler ijtihad mana. Lagi ada potong ni kata saya sokong Hitler pula. Saya cerita buku dia. Tetapi tuan-tuan, ahaqqu ma qala al-'abd, benda yang paling benar hamba kata. Yang ini khabar kepada ahaqqu ma, yakni ma alhamdu ahaqqu ma qala. Pujian itulah mubtada' dah. Ya, alhamdulillah. Pujian itulah yang paling benar apa yang hamba kata. Oleh kerana pujianlah yang paling benar, pujian pada Allah. Maka kita mulakan salat kita dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, apabila kita memahami makna puji Allah, apa perasaan kita baca Alhamdulillah? Surah apa yang paling besar sekali fadilat dan paling besar sekali kedudukannya dalam Al-Quran? Surah apa? Surah apa tuan-tuan? Surah apa? Al-Fatihah. Berapa kali kita baca Al-Fatihah setiap hari? Tiba-tiba kita teringat waladhdallin saja. Dah habis dah Fatihah kita. Sedangkan Fatihah dengan khas, dengan fadilat, kelebihan, kurniaan Allah. Fatihah tu mengubat sakit. Tapi tidak berbekas kepada kita. Sebab kita baca Fatihah tanpa pun kita tahu apa yang kita baca. Ketika kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak terasa kita memuji Allah. Ketika kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, segala yang maha pengasih dan penyayang,
tak terasa kita kasih dan sayangnya. Kita sebut Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, kedua-duanya boleh baca. Maka kita tak terasa pula bagaimana Tuhan itu akan menghadirkan kita pada hari kiamat kelak. Ketika kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami mohon, kami abdikan diri, hanya Engkau yang kami pohon pertolongan, tak terasa kita. Sebab itu lepas semayang, ada orang akhirnya pergi minta dengan bomo. Ada semayang, lepas akhirnya pergi minta kat wali. Tadi dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa kita kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat pada mereka. Tak terasa pula kita membayangkan, ya Allah, aku perlukan ini, aku perlukan ini. Dunia bercampur-campur, manusia berbagai-bagai pandangan, perbalahan dalam agama, perbalahan dalam kehidupan harian, perbalahan dalam politik, perbalahan dalam macam-macam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan jalan mufti, bukan jalan ustaz, bukan jalan lebay, bukan jalan habib. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan kurnia pada mereka. Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, orang-orang yang saleh. Nabi, orang semayang 4 kali kita baca, pagi-pagi 2 kali kita baca, lepas tu zuhur 4 kali kita baca. Tapi kita bagaikan tak memohon supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sambungan daripada hadis ni tadi, Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, hak ni tuan-tuan baca masa bila juga? Lepas semayang kita akan bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Di sini juga sekali lagi, Allahumma la mani' lima a'taita. Ni akidah, tuan-tuan, akidah. Sebab tu orang kalau salat dia tenang. Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Engkau beri. Yang ni kita kena percaya. Sejuta tangan, berjuta usaha, kalau Allah bagi, ia sampai menjadi milik kita. Allahumma la mani' lima a'taita. Kena duduk dalam iman kita. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang dapat memberi, tidak ada pemberi apa yang Engkau halang. Manusia mungkin boleh bagi duit, tapi dia tak boleh bagi makna duit. Itu pun duit kalau Allah tak mau, tak sampai pada kita. Duit banyak, kalau Allah tak mau, Allah mau, Allah halang, tetap kita tak boleh makan dengan duit itu. Berapa ramai orang ada harta tapi tidak merasai nikmat hartanya. Hatta kalau Allah menghalang apa saja, Allah boleh halang. Tidak, kalau dia halang, tidak, kalau dia beri, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Kalau dia halang, tidak ada siapa yang dapat memberi. Kalau kita yakin perkara ini, kita akan berdiri dengan iman dalam hidup kita. Tapi kenapa kita sentiasa bergantung pada orang? Sebab kita sebut, tapi kita tak apa confident sangat. Kita percaya, tapi kita rasa, kalau dia tak bagi ke aku, rasa tak boleh juga aku ni. Kerana tawakal kita tak mutlak ke Allah Ta'ala. Di kalangan manusia, ada orang yang orang rancang macam-macam kat dia. Allah jadikan dia berdiri, akhirnya dapat
lepas. Ada orang yang orang tolong macam-macam kat dia, tapi kalau Allah kehendaki, dia akan tumbang. Kalau Allah beri kepada satu orang satu kurniaan, juga bukan tanda kerana Allah memuliakan dia. Kerana orang kafir pun dapat macam-macam rezeki dan kedudukan. Pada hari Firaun berada di singgasananya, tidak tanda Firaun itu lebih mulia pada Musa. Pada hari Musa dikejar oleh Firaun, tidak tanda Musa lebih hina daripada Firaun. Kerana Allah memberi dunia kepada siapa yang dia suka dan dia tak suka. Tapi dia tidak memberikan akhirat, melainkan kepada orang yang dia sayang saja. Kemudian sambungan tadi, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak memberi manfaat kepada orang-orang yang memiliki al-jadd di sini, yang memiliki kedudukan, harta, memiliki harta, kekuasaan, kesultanan, kedudukan, tidak memberi manfaat kepadanya. Minka al-jadd, di sisimu kedudukannya. Karena yang dapat memberi manfaat ialah amalan yang saleh. Di dunia ini tak apalah, protokol dunia kita terima. Orang besar duduk di depan, kursi dia pun elok sikit pada kursi lain. Main majlis pun kita ada kedudukan, orang bagi kita makan elok sikit. Tak apalah, bukan salah. Manusia macam itulah tertib dia. Tuan rumah tentulah lebih elok pada tetamu. Tuan-tuan, di akhirat semua kedudukan, mufti, menteri, sultan, raja, maharaja, siapa saja, Tuhan tak pandang. Yang Tuhan pandang wal baqiyatus salihat, yang kekal ialah amalan saleh. Dan macam saya sebut tuan-tuan, selalu saya nak ulang, berulang kali, adilnya agama ni. Saya yang mufti ni, yang bukan Tuhan lantik, saya bagi tahu, orang lantik, manusia lantik. Saya yang tuan-tuan panggil mufti ataupun mana-mana orang lah yang dipanggil syekh ke apa, tidak berarti dia itu di sisi Tuhan lebih cepat masuk syurga dibandingkan orang lain. Tak. Manusia mungkin masuk dapat pahala dengan mengajar kalau dia ikhlas. Ini pun tak tahu, mungkin saya mengajak, kerana macam saya kata, sagi lama mufti tak mengajak, dia kutuk pula. Main mengajar. Tak tahu manusia ikhlas ke tak. Yang main berceramah tak tahu, dia berceramah nak sebarkan agama ke nak tunggu sampul. Yang main mengajar pun tak tahu, nak cari like sebanyak ke, nak cari apa. Saya baru ni pergi Mekah. Saya tak marah orang Malaysia, saya terima kasih banyak. Memang orang Malaysia kita ni dia minat dengan bergambar ni. Sampai saya rasa susah nak berjalan, asyik nak kena gambar. Sehingga tahun sebelum ni saya pergi, bila saya berjalan, ramai duk bangkit ambil gambar dalam masjid tu. Orang Malaysia, tak apalah, saya bukan kata salah. Sampai polis tahan saya. Saya naik bas, lepas tu special brand mai. Dia kata boleh nak jumpa. Dia boleh bagi tahu kau nama siapa. Sebab dia kata CCTV ni menunjukkan kau jalan kat mana pun ramai orang duk bangkit main ambil gambar. Kau bagi tahu kau siapa. Tu macam mana nak bagi tahu? Aku orang Malaysia. Tak pasal apa, kau ada ajaran apa yang orang, dia keliru, dia takut saya dia buat ajaran apa. Betul cerita, boleh tanya rombongan yang pergi saya. Saya duduk atas panggil saya turun. Saya satu orang kolot. Saya ni tak apa minat ambil gambar, bukan saya marah. Tapi kadang-kadang di luar pada biasa ambil, saya tak apalah kan. Tapi di Mekah, kadang-kadang saya buat macam-macam alasan. Di Mekah, Madinah, saya kata saya tak ambil gambar dalam masjid. Kerana bukan tak boleh ambil. Kadang-kadang sampai saya fikir, orang kita minat sangat ambil gambar. Kita nak takbir, cuit. Boleh ambil gambar. Dalam nak solat tu, nak solat sunat lah. Pukul 3 pagi orang pergi tempat time orang tahajud. Tengok kita
Bukanlah saya nak marah. Saya cakap, tengok kita patut. Assalamualaikum. Dr. Mazhar tu pun aku nak salam. Tengok kita tu, benda apa yang bila dia tengok je kita, dia seluk poket, dia buat gelap kamera. Pasal dia nak ambil gambar. Jadi saya memang tak ambil gambar. Tak tahu berapa ribu kali dah saya habaq. Saya tak mau ambil gambar. Dia pun nak marah. Di kedai saya habaq kata saya tak mau ambil gambar dalam kedai, takut jadi iklan. Patut kadang-kadang saya suruh anak saya ada tengok ada orang Malaysia. Dia pun tengok ada kita duduk dulu nanti. Kadang-kadang saya bangun sampai 20-30 orang bangun sekali nak ambil gambar. Sampai Arab pun heran, pasal apa yang nak pergi ambil gambar? Saya percaya mungkin ustaz-ustaz lain pun berlaku benda yang sama. Baguslah dia pun nak ambil gambar dengan ustaz. Cuma saya tak mau macam apa. Saya tak mau tipu dia apa. Saya selalu kata dia apa, salam dapat pahala, ambil gambar. Tak ada apa, Datuk saja ni ambil berkat. Tak ada apa-apa berkat je ni. Ambil gambar untuk kenangan bu Facebook boleh, tapi saya rasa macam menunjuk pula kata kita main umrah. Tak usah ambil, kita salam saja boleh nah. Ada baguslah salam cium tangan. Saya kata tak salah cium tangan, tapi saya tak mau orang cium tangan saya. Cium tangan ni untuk orang soleh. Saya bukan orang soleh. Saya orang biasa macam tuan-tuan. Lebih sikit dia pelentik saya jadi mufti. Yang tu kot cakap pandai sikit, pelentik dia mufti. Tapi hadirin dan hadirat, Allah Azza wa Jalla ni maha adil di akhirat kelak. Tak ada orang ni kerja dia siap masjid. Siap ni lambat sikit lah nak masuk syurga dibandingkan Tok Imam. Tak ada. Kemungkinan siap masuk dulu syurga dibandingkan imam. Mereka ni kerja main pasang mikrofon dia, mufti ceramah lambat sikit dapat pahala, mufti ceramah dapat pahala banyak. Belum tentu. Silap-silap di akhirat, semua hak duduk depan ni VIP, saya na'udzubillah duduk di belakang. Ni cakap je pandai ni, bukan dia kelas ingat pun. Allah na'udzubillah. Allah maha adil. Lagikan pelacur yang memberi minum kepada anjing, Allah ampunkan dosanya. Di atas keikhlasan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah agama Tuhan yang maha adil. Di mana pun tuan-tuan berada, tidak pernah mengurangkan peluang tuan-tuan untuk berada di sisi Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak memberi manfaat kepada orang-orang yang mempunyai kekayaan, kedudukan di sisimu, kedudukan dan kekayaan mereka. Kerana yang memberi manfaat apa dia? Amal saleh. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Harta benda dan anak pinak perhiasan hidup di dunia. Yang kekal ialah amalan yang saleh. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya dan tuan-tuan dapat beramal dengan amalan yang saleh, dan kita hafal doa ni apabila kita sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana wa lakal hamd, atau Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ardh wa mil ma-syi'ta min syai'in ba'd. Kita baca sehingga seterusnya. Ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al kulluna lakal hamd. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mudah-mudahan kita amalkan doa ni, dan insya-Allah azan dulu dan saya jawab soalan selepas daripada azan. Siapa ada soalan hantar sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan tentang jin. Dr. Mazhar, dulu Tuan menjawab pertanyaan status sebaik-baik jin itu sejahat-jahat manusia sebagai hadiah palsu. Betul. Sejahat-jahat manusia siapa? Fir'aun. Takkan jin yang beriman sama dengan Fir'aun tak? Ada yang lebih jahat daripada Fir'aun. Dalam surah Al-Jin, jin kata apa? Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Sesungguhnya di kalangan kami ada yang muslimun, ada yang qasitun, yang mana yang jahat, yang zalim. Jadi di kalangan jin ada yang muslim. Takkan jin yang muslim tu, jin yang umpamanya jin yang beriman dengan Nabi, takkan dia sejahat-jahat. Sejahat-jahat manusia tu, maksudnya manusia yang paling jahat tu, macam Fir'aun tu, paling baik dibandingkan jin. Yang sebaik-baik jin. Oh, tahu.
Tuan juga menjelaskan perlu diberikan biar keadilan perlu diberikan biarpun pada jin, seperti tidak boleh membunuh jin kerana dia mengganggu. Okey. Apa soalannya ni? Seperti jin ini boleh dibunuh. Bagaimana tu? Jin ada yang mati. Ada yang mati. Ada yang berperang sesama mereka. Ada yang cedera. Kerana dalam Masjid Alwi ada ustaz menyatakan jin tak mati jika baca Quran, malah ada yang takjub dengan Quran. Bukan mati, Allah jadikan alam jin ini ajaib. Jin yang beriman, dia tidak memberi kesan buruk kepada dia bila baca Quran. Bahkan dalam surah Al-Jin tu dia qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah tadi wahyukan kepadaku bahawasanya istama'a nafarun minal jin, sekumpulan daripada jin istama'a mendengar Quran daripada Nabi. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka menyatakan sesungguhnya kami mendengar Quran yang ajaib. Mereka dengar Quran. Tapi Allah jadikan syaitan ataupun jin yang jahat apabila dibaca ayat kursi dalam hadis Abu Hurairah umpamanya, itu akan menyakitkan dia. Ini adalah merupakan alam yang metafizik, yang mana kita alam unseen, alam ghaib yang kita beriman berdasarkan perkhabaran Allah Azza wa Jalla. Dulu seketika tuan-tuan, orang tak mau percaya tentang jin ni. Dia kata jin tak ada. Siapa yang percaya jin apa semua ni, yang ni mundur. Kita wajib percaya kerana ada surah jin. Kita wajib percaya syaitan kerana kita ada cerita tentang syaitan dalam Quran. Inna syaitana lakum aduun mubin. Syaitan adalah musuh kamu yang paling nyata. Saya tertarik juga Dr. Ismail Lutfi sebut. Baru ni pun dia di Bali, di Indonesia, saya jumpa dengan dia sembang panjang. Selalu jumpa dengan beliau juga. Dia kata kita ni, Allah bagi tahu musuh kita yang nyata ialah syaitan. Tapi ramai kita tak tahu syaitan siapa. Syaitan tu macam mana, keturunan dia macam mana, sifat dia macam mana, perancangan dia. Tak banyak study bab syaitan. Kita study bab Amerika lah, bab apalah, bab ahli bid'ah tu. Tak betul, tak apalah. Tapi musuh kamu yang nyata syaitan. Tapi study tentang syaitan tak banyak. Kuliah tentang syaitan pun duk cerita, siapa yang ikut syaitan. Syaitan tu sendiri, iblis, yang Quran kata wa kana minal jin, dia termasuk di kalangan jin. Kita tak study tentang dia. Kalau kita nak study, kita pun lupa. Fa'ansanihu syaitan. Syaitan melupakan aku. Fa'ansani syaitan an azkurah. Syaitan melupakan aku untuk aku mengingat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita percaya benda unseen berdasarkan pengkhabaran yang Tuhan bagi tahu dalam Quran, Nabi bagi tahu dalam sunnah. Walaupun orang tak percaya, kita percaya. Makan tangan kiri syaitan, kita percaya. Itu amalan syaitan, kita percaya. Karena Nabi bagi tahu. Dunia ni akan banyak penipuan. Saya buang masa 2-3 hari ni, saya pergi tengok satu filem Masaya. Masaya ni cerita dia ni Dajjal ke apa tak tahu, muncul. Kononnya muncul daripada Syria, pergi masuk Israel, pergi Amerika. Ramai yang terpengaruh dengan dia, dengan keajaiban-keajaiban dia lah. Cerita filem, banyak siri buang. Saya skip lah nak tengok dia punya dialog.
10 siri ke apa saya tengok. Ada dalam Netflix. Bukan saya kempen tengok, saya cerita. Tapi maksudnya zaman akan datang manusia ni, dalam masa tu pun orang panggil kat dia Al-Masih, ya Al-Masih. Orang kata kita minta wa'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnati Masihid Dajjal. Minta jauh daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Dajjal. Dia mari kenapa? Mengelirukan. Baru ni saya sebut kat tuan-tuan. Tuan-tuan, LGBT Sonsang, syuzuzul jinsi, seks sonsang. Dulu 30-40 tahun dulu memang sonsang haram, orang boleh sebut terang-terang. Orang kutuk perbuatan-perbuatan ni. Ada kok orang Melayu hak mana duk gazal parti kot, hak tu orang duk biang pondan. Tapi semua orang kata haram. Orang boleh ceramah haram. Tapi hari ni kalau tuan-tuan jadi orang politik, pemimpin negara, tuan-tuan tak akan berani kata LGBT ni haram dan dikutuk. Obama yang nampak jantan macam tu tak berani. Dulu David Cameron yang claim kata UK is a Christian state, tapi tentang LGBT dia tak berani. Dia terima. Padri-padri di kebanyakan dunia terima LGBT. Kalau tak terima pun, dia akan cuba, Arab kata ya talattaf, dia akan cuba cakap dengan bahasa politely tolak. Ia tak sama dengan culture kita, kita tak dapat. Ini bukan cara pendekatan kita di timur. Tak berani. Pemimpin-pemimpin negara nanti kalau nak cakap sebagai LGBT lagi tak berani. Saya pergi ke Mekah jumpa pelajar-pelajar daripada Singapura. Mereka kata di Singapura tak boleh hentam LGBT secara terbuka. Kenapa? Tidak menghormati rights. Ini termasuk dalam rights. Kalau tuan-tuan kutuk LGBT dalam Facebook, tuan-tuan kena ban. Tak boleh. Diorang kena terima. Dan tuan-tuan tengok, pemimpin-pemimpin bila mari peringkat orang politik tinggi, dia akan cakap, yalah kita hormati hak mereka, cuma kita rasa ia tak berapa sesuai dengan, dia tak berani, tegas. Tak lama lagi, semua akan kata, itu pilihan dia, tapi bukan pilihan kita. Saya bagi tahu satu hal lagi tuan-tuan. Saya hadir beberapa conference di peringkat international. Banyak dunia ni. Tuan-tuan akan dapati lagi 5-6 tahun ataupun lebih daripada itu nanti, sesiapa yang kata hanya Islam agama yang benar di sisi Allah, hanya Islam yang membawa pada syurga, tuan-tuan pelampau ataupun tuan-tuan teroris. Sekarang orang tak berani kata jihad ada dalam Islam, mempertahankan wilayah Islam. Tak berani. Mana ada orang berani cakap sangat dah. Jihad mempertahankan umat Islam daripada serangan. Oh, tak berani. Siapa sebut jihad? Sama ada Wahabi atau apa-apa dah. Dulu kita jangan sebut jihad. Dah meninggal dah hamba Allah tu. Kita hanya kata ada jihad ekonomi saja zaman sekarang. Padahal jihad untuk mempertahankan tanah air orang Islam apabila diserang terus ada sehingga kiamat. Amerika pertahankan, bahkan Amerika bunuh berjuta-juta orang, puluhan juta seluruh dunia ni. Sebab dia katakan jika diambil darah rakyat Indian, darah rakyat Iraq, darah rakyat Vietnam, darah-darah ni berpuluh juta, mungkin hampir 100 juta lebih yang dibunuh oleh Amerika. Lautan darah
Kemudian mereka kata siapa kata jihad, dia teroris. Lepas tu mai hak kat Malaysia ni nak berkelahi sama-sama sendiri, hak tak kunut teroris. Hak tu hak pi buat perhimpunan apa Putrajaya di Putrajaya apa ni. Zaman manusia mengubah segala timbangan di dalam kehidupan ni. Sebab tu saya tulis, saya bagi markah pada Qatar. Negara-negara Arab dikeliling, di Teluk dan seumpamanya, ada negara yang buat kuil, gereja, masjid, sinagog, tempat ibadat Yahudi bersama. Ada negara Arab buat kuil, buat dengan lembu apa semua, nak menunjukkan keterbukaan. Normalization, tatbi', normalisasi, supaya kita jangan lagi membeda-bedakan agama. Tapi saya angkat topi pada Qatar. Qatar ni rakyat negara dia lebih kurang 400,000 lebih gitu ya. Hak campur luar tu orang luar, lebih kurang banyak sikit dari rakyat Perlis. Qaradawi. Tu saya kata PM sekarang, dulu dia banyak sebut Qaradawi, harap dia masih sebut lah. Qaradawi dihukum oleh Mesir dengan hukuman mati. Mesir tu bukan kata hukum Qaradawi hukuman mati. Siapa yang semayang jenazah Qaradawi pun, semayang ghaib pun ditangkap. Dan masyaikh yang ada sana masih lagi boleh duk angkat topi kepada pemerintah Mesir. Saya sebut dalam tulisan saya kritik. Seusaha kerajaan negeri kata kedutaan Mesir telefon, setiausaha kerajaan negeri Perlis kata mufti Perlis pasal apa pergi kata kat Mesir. Betul saya kata, dan memang saya kata facts, memang Qaradawi kena. Bukanlah artinya Qaradawi itu perfect 100%. Ni siapa ada institusi Qaradawi, dia edarkan kitab dia 109 jilid, hanya bagi RM2,000 tambang hantar lah. Harga kitab tu dekat RM10,000. Dia akan hantar kitab. Institusi dah. Qaradawi. Saya pergi banyak negara, conference yang ada rabai, Yahudi, Kristian, tokoh-tokoh agama. Tak ada ulama-ulama yang duduk kata marilah kita mendengar kalimah Islam. Tapi Qatar, dia main bola ya, tapi dia panggil para pendakwa, Zakir Naik, macam-macam, ambil kesempatan seru kepada Islam. Pembukaan dia pun seru pada Islam. Dia tak malu dengan ayat Quran. Mudah-mudahan Allah rahmatnya. Perlis bukan Wahabi, tapi saya nak cerita geng-geng yang alleged dengan Wahabi dan minat bola. Masjid negara Qatar itu, masjid negara dia nama Masjid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Pasal apa? Pemimpin Qatar ni dia keturunan Bani Tamim. Muhammad bin Abdul Wahab tu At-Tamimi, Bani Tamim. Yang ada satu dua ustaz dalam buat rakaman kata Bani Tamim, yang Nabi maksudkan itu ialah Tamim, tanah Melayu. Nabi bukan cakap Melayu ustaz oi. Boleh macam tu punya pun doa ada teman lah. Tamim tu bukan, kita di Perlis tak baca buku Muhammad Abdul Wahab yang walaupun dia tuduh. Tapi Bani Tamim yang hampa duk puja kata Bani Tamim lah akan menyelamatkan dunia. Muhammad Abdul Wahab tu Bani Tamim. Dan pemerintah Qatar tu Bani Tamim. Bukan saya nak cerita Qaradawi meninggal tu dia disolatkan di Masjid Muhammad bin Abdul Wahab tu lah. Putrajaya ada sambut hak kaki duk maki Muhammad Abdul Wahab tu. Tapi dalam masa yang sama Putrajaya ni puji Al-Qaradawi. Qaradawi tu tulis sebab tu dia puji Muhammad Abdul Wahab tu dalam buku dia. UIA dulu masa awal silibus akidah dia sebagainya saringan daripada buku-buku Muhammad Abdul Wahab tu.
Tak apalah. Diperleh tak dijadikan sukatan buku Muhammad Wahab. Cuma saya nak ceritanya. Habis daripada bola, berapa ramai orang masuk Islam. Masih ada penderian. Dalam hampa duk panggil macam-macam, ada penderian. Kita harap Allah jadikan kita ada penderian dalam hidup ni. Kita tak terpa nak pergi kepada siapa-siapa kerana mengharapkan redha di sisinya. Siapa yang bercakap benar dan melakukan yang benar, insya-Allah kita kata anda benar dalam perkara itu. Pada hari ia salah, kita menyatakan ia salah. Mudah-mudahan Allah jadikan Perlis adalah benteng Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita mempelajari perkara-perkara yang Allah redha. Dan Allah memberikan kekuatan hidayah untuk terus mengamalkan agamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.